Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan semua, saya Nik Kamal, Dealer Aktif Public Gold di Public Gold G100 Network. Tuan-tuan dan puan semua, saya merupakan dealer di bawah naungan ataupun bimbingan mentor yang bernama Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, penulis buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Tuan-tuan dan puan semua, okey. Baik, pada hari ini tuan-tuan semua, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan puan apa yang saya baca daripada buku ini. Dan satu topik yang saya nak share pada hari ini ialah yang bertajuk Emas dan Sejarah Mata Wang. Okey, Emas dan Sejarah Mata Wang. Tuan-tuan puan semua, apabila saya membaca buku ini, sebenarnya banyak yang kita boleh dapati, yang kita boleh faham daripada apa kepentingan simpan emas, bagaimana emas ini boleh berfungsi sebagai pelindung harta kita dan sebagainya. Okey. Cumanya perlu juga kalau boleh kita tahu sedikit tentang bagaimana sejarah mata wang dan apa kaitannya dengan emas, ya. Baik, tuan-tuan semua, sebenarnya ianya berlaku suatu peristiwa yang menggempakanlah tentang emas ini apabila Amerika Syarikat, ya, pada tahun 1971, sebenarnya sebelum tahun 1971, Amerika Syarikat telah pun membuat satu perjanjian yang dinamakan sebagai perjanjian Bretton Woods. Okey, perjanjian Bretton Woods. Dan perjanjian ini, tuan-tuan semua, dibuat oleh Amerika Syarikat pada tahun 1944. Cuma apabila 1971, Amerika Syarikat telah perjanjian ini, okey, sebelum tu perjanjian ini tuan-tuan semua ialah satu perjanjian di mana Amerika Syarikat perlu menetapkan US dollar ini disandarkan kepada emas. Okey, US dollar ini disandarkan kepada emas. Okey. Cuma bila tahun 1971, Amerika Syarikat tiba-tiba memutuskan perjanjian telah melanggar perjanjian Bretton Woods ini, iaitu Amerika Syarikat mula memutuskan ataupun telah melanggar perjanjian ini yang mana menyebabkan US dollar tidak lagi bersandarkan pada emas. Kenapa tuan-puan Amerika Syarikat bertindak seperti itu? Kerana Amerika Syarikat mempunyai masalah ekonomi, kan, berikutan peperangan yang begitu panjang dengan Vietnam. Yang kalau kita baca sejarah, Amerika Syarikat kalah dengan Vietnam pada ketika itu, Okey. Dan ketika perjanjian ini dibuat, Amerika Syarikat telah pun dia punya nilai mata wang dolar ini, kan, ketika perjanjian ini ataupun disebut dalam buku ini ialah setiap 35 dolar bernilai emas pada ketika itu ialah 31.1 gram pada tahun 1971. Okey. Dan sebab itu tuan-tuan semua, ketika wang kertas dolar ini dibuat ataupun wang kertas dolar ini sebelum tahun 1971, ada tertera di kertas wang dolar itu disebut iaitu sebagai redeemable in gold on demand. Maksudnya ia boleh ditukarkan kepada emas. Okey. Tuan-tuan puan semua boleh Google, boleh search sendiri di Google, boleh tengok image kertas tersebut, image wang kertas US dollar pada ketika itu memang ada tertera redeemable in gold on demand. Okey. Dan apabila dia macam ni tuan-puan semua, dia macam kalau kita dulu kalau kita belajar di sekolah dulu, kan pernah ada satu situasi di mana sekolah kita mengadakan macam pesta ataupun pasaraya, kan, ataupun pesta co-curriculum, ya. Dan bagaimana wang kertas yang kita belanja semasa di pesta co-curriculum ini kita tukar kepada dalam bentuk kupon, kan, dalam bentuk kupon. Ada kupon RM2, kupon RM5, kan, kupon RM10. Okey. Kupon ini kita tukarkan kepada maknanya kita tukarkan duit kita pada kupon, barulah kita boleh berbelanja di pesta co-curriculum pada ketika sekolah kita dulu, kan. Okey, dan itulah situasi juga bagaimana wang US dollar tersebut boleh ditukarkan, maknanya boleh untuk, sebenarnya asal silahnya, kan, asal usulnya ialah daripada emas. Okey. Dan ditukarkan kepada US dollar, lalu berbelanjalah Amerika Syarikat pada ketika itu dengan menggunakan US dollar itu. Okey. Tetapi ceritanya ialah
apabila Amerika Syarikat ditimpa bencana kekalahan dalam peperangan dengan Vietnam, maka menyebabkan ekonomi Amerika Syarikat ni mula jatuh. Lalu Amerika Syarikat membuat keputusan untuk tidak bersandarkan lagi US dollarnya kepada emas. Dan ketika itulah Amerika Syarikat mula mencetak wang US dollarnya secara sesuka hati, kan, tanpa peduli, yang menyebabkan Amerika Syarikat pada hari ini kaya raya dan begitu berkuasa pada hari ini. Sebab itu kalau kita tengok, kita pun mata wang Malaysia pun, kan, dan boleh dikatakan negara-negara seluruh dunia bersandarkan kepada US dollar, kan, dari segi bagaimana kita mengukur nilai mata wang kita. Okey. Inilah antara sejarah yang menyebabkan berlakunya emas dan sejarah mata wang US dollar pada ketika itu. Baik. Dan sebenarnya tuan-puan semua, situasi ini juga pernah berlaku dalam negara Malaysia sewaktu penjajahan Jepun. Okey. Kita melihat bagaimana Jepun pernah memerintah tanah Melayu suatu ketika dulu, dan Jepun telah buat dia punya duit sendiri, kan. Kalau kita belajar sejarah dulu, kan Jepun ada buat duit pokok pisang, kan. Dan Jepun telah mencetak duit pokok pisang yang mana mereka waktu menjajah kita dulu secara sesuka hati. Bila duit ini dicetak dengan banyak, ia menyebabkan kuasa beli rakyat akan jatuh, tuan-tuan semua, akan merosot. Sebab duit dah banyak, kan, dia punya kertas duit banyak, jadi rakyat ni, kan, kuasa belinya akan mula merosot. Jadi, dan ceritanya adalah, tuan-tuan semua, bagaimana Jepun ketika mereka kalah, kan, mereka keluar daripada negara kita, kan, ketika itu kita melihat banyaknya kertas-kertas duit pokok pisang ini memang tak boleh digunakan lagi, kan, hanya menjadi sehelai kertas semata-mata, tak ada nilai. Sebab itulah kita melihat bagaimana ini sebenarnya ialah satu keburukan ataupun kelemahan daripada wang kertas yang apabila ianya dicipta ataupun direka oleh pemerintah sesebuah negara. Berbeza emas, tuan-tuan semua, berbeza emas, berbeza emas, ianya bukan dicipta oleh manusia tapi dicipta oleh Tuhan sendiri, ataupun kalau kita Muslim, dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Emas ni, tuan-tuan semua, kalaulah dikatakan ada contohnya 100 tan emas dalam dunia, dalam perut bumi ini, maka hanya itu saja 100 tan yang ada dalam perut bumi. Dia tak boleh nak ditambah-tambah lagi, ataupun nak macam mana, nak dikurangkan ke dan sebagainya, kan? Dan itulah emas ataupun yang berlega-lega dalam perut bumi, kan? Mana emas ini ialah hanya dicipta oleh Allah, dicipta oleh Tuhan kita, tapi dia tak boleh dicipta oleh manusia. Okey, sebab tu disebut sebagai money is gold is a god money, tuan-tuan semua. Okey, sebab itulah apabila kita belajar tentang ini, tuan-tuan semua, okey, buku wang emas ini menyebut, okey, perlunya untuk kita ini protect kita punya harta kita, okey, daripada dimanipulasi oleh orang lain, kan. So salah satu cara untuk lindungi harta kita ialah dengan kita membeli emas, ataupun kita menukarkan sebahagian wang kertas kita kepada emas. Kerana emas ini mampu untuk mengekal nilai, tuan-tuan semua. Ambil contohlah, kan, yang paling famous disebut 1 dinar seperti ini, kan. Kalau kita membaca sirah Rasulullah suatu ketika dulu, kan, para sahabat ada menggunakan 1 keping dinar untuk membeli seekor kambing, tuan-tuan semua. Dan adakah hari ini 1 keping dinar boleh beli seekor kambing? Memang boleh, tuan-tuan semua. Sebab harga 1 dinar ini ialah sebanyak RM1,000 pada hari ini, RM1,000 lebih. Kalau kita nak beli seekor kambing pun masih boleh lagi. Tapi katakanlah kalau kambing 1000 tahun dulu, kan, berharga, contohlah, kan, 30, contohnya harga, contoh 100 tahun dulu berharga RM100 kambing, kan, seekor kambing. Adakah dengan RM100 yang sama pada hari ini boleh beli seekor kambing tersebut? Itulah ceritanya, tuan-tuan semua, memang tak boleh. Okey. Tapi kalau 1 keping dinar ni boleh untuk membeli seekor kambing dulu 100 tahun dulu, tapi hari ini pun masih lagi boleh membeli
seekor kambing. Dia berupaya untuk mengekal nilai tuan-tuan semua. Okey. Jadi sebab itu tuan-tuan semua, kami di Public Gold ini kita menyarankan tuan-tuan semua untuk menukarkan sebahagian harta kepada bentuk emas. Okey. Kata pakar kewangan, tukarlah 10% daripada harta kita kepada emas. Kalau kita gaji kita RM1,000 sebulan, tukarkan RM100 dalam bentuk emas. Dan hari ini kalau Public Gold memang boleh untuk kita membeli minimum dengan RM100 emas melalui akaun emas GAP. Okey. Baik, tuan-tuan semua, itulah sedikit yang saya boleh share lah tentang sejarah mata wang dan juga apa kaitannya dengan emas yang kita boleh belajar. Dan emas ini dia tak boleh dimanipulasi, ia duit ciptaan Tuhan yang disimpan dalam perut bumi untuk manusia, tuan-tuan semua. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja pada pagi ini. Terima kasih pada yang menonton live Facebook saya ini daripada Tuan Amirul Hazuki. Semangat Tuan live pagi-pagi lagi Tuan. Terima kasih Tuan Amirullah. Okey. Dan sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit video ini mampu memberi manfaat kepada kita semua. Okey. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.